ada beberapa gangguan yang berlaku di sekitar ni, jadi saya terpaksa di tangga tingkat atas ni macam sedap nak tidur, nak nangis pun ada juga sebab takut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua supporters Osasuke Hikaru. Okey, untuk pengetahuan semua yang menonton video ni, ini adalah video rakaman kali yang keempat, di mana rakaman yang pertama, yang kedua, yang ketiga tu ada beberapa sedikit masalah lah. Jadi itulah salah satu dugaan untuk seorang content creator untuk menghasilkan video-video sebab yang pertama, kalau saya paparkan dalam video ni, bila kita buat kadang-kadang audio kita hilang, lepas tu dengan telefon kita tiba-tiba dia macam jetak orang panggil tak. Lepas tu yang last tadi, yang ketiga ni, bila Amber tengah sedang-sedang bercerita tu, telefon saya ni tiba-tiba dia mati, dan bila saya cek file dia tu dah jadi korup. Jadi ini adalah video yang keempat, dan saya harap semoga perjalanan video Hantu Story pada malam ni berjalan dengan lancar. Amin 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 ya rabbal alamin. Okey, kepada semua supporters, seperti yang anda tahu, ini adalah video Hantu Story bahagian yang kedua. Seperti yang sebelum ini, saya akan kongsikan beberapa kisah yang pernah berlaku dan tanpa diceritakan di mana-mana platform media sosial. Tapi sebelum kita teruskan dengan video ni, saya nak mengambil sedikit kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua supporters yang beragama Islam, dan saya doakan juga semoga segala urusan anda diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Okey, kisah Hantu Story yang pertama ni adalah perkara yang berlaku ketika Amber bercuti dengan keluarga di salah sebuah resort yang agak terkenal juga di Terengganu ni. Tapi Amber tak boleh nak cerita lah, Amber tak boleh nak sebut nama dia sebab Amber takut bagi kesan yang tak baik lah kepada resort berkenaan. Benda ni berlaku sebelum virus COVID-19 lagi, di mana kami bercuti di sebuah resort ni, dan dalam cerita ni anda bolehlah ambil sedikit pengajaran yang berlaku sebab benda ni berlaku atas kesilapan Amber jugalah. Apa yang berlaku, apa yang diceritakan ni, ambil lah pengajaran yang ada. Hak molek ambil, hak tak molek jangan ambil. Pada masa tu Amber sampai di resort berkenaan, dan Amber terus masuk ke bilik ni. Dan apakah kesilapan Amber pada masa tu adalah Amber tidak membaca doa, dan Amber tidak memberikan salam seperti mana
Amba buat ketika aktiviti eksplorasi. Sebab tempat ni mungkin bilik tu dah 2-3 hari ataupun seminggu ataupun sebulan dah diduduki oleh orang. Seperti yang kita tahu, kalau rumah kita sendiri pun, kalau kita 3 hari kita tak ada penghuni, akan ada yang menumpang. Jadi itulah kesilapan amba dok baca doa dan amba dok memberikan salam. Jadi amba terus masuk ke dalam bilik tu. Jadi pada masa tu dok jadi benda lagi. Semuanya berjalan dengan lancar, orang kata gembira lah dah kita bercuti. Tapi pada waktu petang tu, dalam pukul 3 atau pukul 4, kalau ikut dalam gambar ni, dan di sebelah kanan amba tu dia ada satu macam semok. Dia ada semok, lepas tu dia ada sebatang pokok. Pokok tu dia macam besar sikit lah daripada pokok ada di kawasan tu. Jadi pada masa tu seri hamba khabar, walaupun dalam pukul 3 ataupun pukul 4 petang, hamba rasa macam ada satu daya tarikan. Jadi hamba tak tahu daya tarikan tu sama ada tempat tu comel ke ataupun sebaliknya. Sebab masa tu dok rasa benda-benda lagi. Cuma kita dapat rasa ada daya tarikan sahaja. Lepas tu sampailah pada waktu maghrib, macam biasalah isteri duduk dalam bilik dengan anak-anak dan saya masih lagi berada di beranda sambil-sambil berasak lah dok. Jadi pada masa tu juga, secara tiba-tiba hamba rasa daya tarikan yang berada di sebelah kanan hamba ni, dia lebih kuat berbanding pukul 3 dengan pukul 4 tu. Daya tarikan ni agak kuat dan agak rasa menyerangkan. Jadi pada masa tu hamba rasa pelik lah, sebab mula-mula tak ada pun rasa macam serang tu dah. Jadi bila dah lama waktu maghrib tu, dia ada rasa macam daya tarikan tu macam dia nak suruh kita tengok ke arah sebelah kanan ni. Tapi hamba tak tengok pun, sebab hamba dah rasa kurang selesa. Jadi dalam masa yang sama juga, walaupun hamba rasa kurang selesa tu, hamba dah dapat macam satu hint di mana dekat kawasan tu mungkin ada sesuatu. Jadi dalam hati hamba kata, kalau mu nak duduk situ, mu duduk, dah memang tempat mu, ni bukan tempat aku. Jadi jangan tunjukkan rupamu, jangan munculkan diri, dan kalau sekadar mu nak khabar yang mu ada situ, okey tak apa, aku boleh terima. Jadi hamba terus masuk dalam bilik. Buat macam biasalah. Lepas tu sampailah pada waktu malam tu dalam pukul 12.30, hamba keluar sekali lagi di bahagian beranda ni. Macam biasalah kita berasak, main telefon. Dalam pukul 12.30 ni, daya tarikan dia tu sama macam waktu maghrib tadi. Macam dia memanggil kita suruh tengok ke sebelah kanan tu. Hamba jeling juga, jeling-jeling gitu je lah. Hamba wak tak tahu, tengok sekadar wak sedap ke hati lah. Tapi pada waktu malam ni, area di sebelah kanan hamba ni memang confirm hamba dapat rasa macam okey, situ ada benda, mungkin ada penghuni situ. Mungkin tak tahu, saya tak tahu sebab apa daya tarikan tu dia mari ke hamba seorang. Lepas tu abang dengan kakak ipar hamba duduk di sebelah bilik ni, dia pun duduk di luar beranda tu. Jadi hamba rasa agak tenang sikit lah, dan rasa serang tu terus hilang, tak ada dah. Jadi hamba buat macam biasa. Dah bila dah lama-lama tu, bila hamba tengok ke sebelah kiri pula, abang dengan kakak ipar hamba ni dia tak ada dah dekat beranda tu. Jadi hamba tak tahu masa mana dia masuk. Ni bukan perkara mistik, bukan. Ni mungkin hamba tak sedar. Lepas tu tak ada seminit pun bila hamba tengok abang dan kakak ipar hamba ni tak ada, dia mari meremang habis setubuh, dan dia rasa ada semula daya tarikan tu, dan dia ada juga rasa menyerangkan tu.
Dia macam hamba tak tahu sebab apa. Mungkin itu adalah kesilapan hamba lah. Hamba nak bagi salam ke apa benda, Allahualam lah tu. Lepas tu hamba pun terus masuk ke dalam bilik. Dan pada malam tu juga sekali lagi hamba terkena sedikit gangguan lah. Maknanya pada pukul 3.30 pagi, pada masa tu hamba ni memang payah nak tidur malam. Tapi pada masa tu pukul 3.30 pagi tu, tengah-tengah kita main telefon ni, hamba mari terlelap. Dia mari terlelap tapi tak tidur lagi. Dia mari macam nak lelap. Dan ketika itulah hamba nampak satu macam ada bayangan hitam. Dia bukanlah bayang terang, dia macam awal-awal bayang-bayang gini belakang. Bayang-bayang belakang gini. Lepas tu bila hamba nak gerak je, terus hamba kena tindih. Tapi mata masa tu tak terbuka, tertutup. Dan hamba cuba buka mata dan hamba nak tengok apa yang berlaku ni tak. Jadi bila hamba tengah-tengah hamba kena tindih ni, hamba dapat satu macam, nak kata bayangan tu rasa macam tak logik pula bila kita nak cerita gini tak. Tapi dia rasa kita gini, kita rasa macam ada orang dekat bahagian luar ni, dekat bahagian beranda ni. Sebab beranda tu dia ada sliding door dan ditutupi dengan lasir. Tapi di sebalik lasir tu kita rasa macam ada orang. Walaupun mata hamba tertutup dan hamba kena tindih, tapi hamba dapat rasa benda tu. Dan apa yang pelik dan dok logik untuk hamba kongsikan dalam Untold Story ni, hamba dapat bayangan yang hamba kata ada orang di bahagian luar ni. Dia membentuk seperti seorang perempuan yang berbaju ataupun berpakaian macam baju kebaya ataupun dengan songket. Tapi hamba lebih memilih songket lah pada gambaran yang hamba rasa tu. Lepas tu pula dia ni bukan lepas tu dia ni rambut dia panjang, yang orang kata macam orang rambut panjang kena tiup di angin corner tak. Lepas tu yang berperasan selagi dia macam dia ada satu macam selendang yang panjang tu, tapi dia tak pakai atas kepala. Dia pakai ikut belakang. Faham tak? Dia pakai ikut belakang. Lepas tu di tangan dia tu lebihan kain dia tu. Macam gitulah lebih kurang. Tapi lepas pada hamba nampak bayangan gitu, hamba pun terus baca ayat suci Al-Quran dan hamba melakukan takbir. Dan mujur, alhamdulillah pada masa tu isteri saya sedar yang saya seperti macam orang panggil apa, gerok-gerok macam rota-rota gitulah. Dan isteri saya pun terus lepas batal rasanya. Dia pun lepas batal dan hamba pun terus terkejut daripada tidur. Walaupun hamba kejut daripada tidur tu, hamba masih lagi dapat rasa yang di bahagian luar tu orang puan tu masih lagi berada di bahagian beranda tu. Tapi hamba tak berani nak buka lasir lah. Hamba tak berani nak buka lasir sebab memang hamba takut. Lepas tu juga hamba kena fikir faktor keselamatan isteri dan anak-anak hamba pada malam tu. Lebih baik hamba buat tak tahu daripada hamba cara dengan benda-benda gitu. Jadi syukur alhamdulillah juga, maknanya hamba boleh tidur lepas subuh jugalah. Sebab yelah orang kata orang dok selesa hamba nak lelap mata pada malam tu. Dan itu adalah kesilapan hamba di mana hamba tidak membacakan doa dan hamba tidak memberikan salam ketika hamba masuk ke satu bilik yang mungkin lama orang dok duduk di bilik berkenaan lah. Okey, kita teruskan dengan Untold Story, cerita yang kedua, di mana perkara ni berlaku di sebuah hotel di Kuala Terengganu. Tapi hamba tak boleh kabur lah nama benda sebab macam tadi kita takut ianya memberikan kesan yang tidak baik lah. Perkara ni berlaku pada mungkin hampir 3 tahun yang lepas, di mana pada masa tu saya ada satu event di Pantai Batu Burung.
kebetulan juga rumah hamba ni mak hamba tak ada, dia kena pergi Kuala Lumpur rasanya. Jadi disebabkan tak ada orang ni, hamba bimbang jugalah sebab hamba duduk Patah Batu Buruk tu, jarak dia tu mungkin boleh tahan jauh juga. Jadi hamba suruh isteri dan anak-anak hamba ni duduk di sebuah hotel ni. Jadi pada malam yang pertama tu memang tak ada apa-apa masalah, semuanya berjalan dengan lancar. Cuma pada malam yang kedua ni, hamba balik daripada hotel tu pukul 1.30 malam. Dan masa hamba duduk dalam bilik tu, macam biasalah, orang kata kedarah makanan. Dan macam biasa kalau lepas pada makan ni memang kita nak berasak lah. Cuma hamba ni dok berasak dalam bilik sebab masa tu baby Zara masa tu baru habis fatang. Jadi memang hamba terpaksa kena keluar daripada bilik tu dan menuju ke lobby lift ni. Okey, pada masa tu mungkin dalam pukul 2.30 ataupun pukul 3 pagi, lepas pada hamba makan berehat-rehat dekat daripada dalam bilik hotel ni lah. Jadi pada masa tu kalau nak turun ke bawah ni memang kita kena turun dengan lift. Tapi berkaitan dengan lift ni memang hamba dia rasa lain macam sikit. Kalau nak waktu pagi gitu, seorang diri pula. Jadi kebetulan dekat lift tu dia ada pintu untuk pergi ke bahagian tangga kecemasan gitu. Jadi hamba putuskan untuk berasak dekat bahagian tangga ni. Okey, pada masa tu hamba perasan dah dia tangga ni bentuk gini dan dia bentuk gini. Ini adalah tangga tingkat 3 dan ini adalah tangga ke tingkat 4. Okey, pada masa tu hamba perasan tangga yang nak naik ke tingkat 4 dan tingkat 5 sebelah atas-atas tu semuanya tak ada api, gelap. Tak tahulah mungkin rosak ataupun tingkat 4 ataupun atas-atas tu tak ada penghuni, Allahu a'lam lah tu. Jadi saya pun duduk di bahagian tangga tingkat 3 ni. Dan macam biasalah kita pun berasak. Lepas tu pada masa tu tak jadi benda-benda pun. Kecuali hamba nak sambung berasak kali yang kedua sambil main telefon. Tak lama pada tu dia mari meremang. Tapi meremang dia tu di bahagian tangan sampai di bahagian telinga ni saja. Di bahagian perut ke bahagian kaki memang tak ada rasa benda-benda. Jadi pada masa tu hamba buat tak tahu lah sebab hamba fikir tak apalah, mungkin secara kebetulan ke dia nak main seria gitu tak. Tak lama pada tu mungkin dalam 2 ataupun 3 minit dia mari pula sekali lagi meremang di tempat yang sama, tapi kali ni dia lain. Meremang dia tu lain. Dia meremang sekali bawa satu perasaan yang sangat menyerangkan. Jadi dia main meremang tu, dia tiba-tiba kita mari rasa takut. Jadi sebabkan panjang lagi kita pun buat tak tahu. Dan secara tiba-tiba hamba rasa macam ada orang di belakang hamba. Masa tu bulu roma memang berdiri tegak lagi orang kata. Jadi hamba pun paling ke arah belakang untuk sedapkan hati. Lebih baik kita buat tengok gitu daripada kita buat tak tahu. Tu memang jenis hamba lah. Jadi kita pun tengok belakang-belakang memang tak ada orang. Jadi hamba pun macam biasa berasak laju sikit. Jadi selepas pada kejadian hamba tengok ke bahagian belakang tu, ini adalah orang kata climax cerita pada malam tu, di mana hamba terdengar seperti ada orang yang bersiul di tangga yang nak menuju ke tingkat 4 ni. Dia bersiul. Hamba tak boleh nak beri contoh lah sini sebab ni pun waktu pagi dah ni, hampir pukul 1 pagi. Hamba tak boleh nak beri contoh siul-siul tu sebab sebabnya ada dah pengalaman yang lalu bila hamba siul je, adalah audio yang dok berapa baik lah sebab ada contoh ni, kena tunggu story yang ketiga. Jadi pada masa tu hamba bila mendengar orang yang bersiul ni, dia ada banyak fakta.
bila kita bersiul. Contoh ada tu kita bersiul macam nak nyanyi lagu. Lepas tu kadang-kadang ada kita nak bersiul, nak panggil awet, nak ngorak awet apa semua. Dan ada juga jenis siulang seperti dia memanggil. Dia panggil kita lah, macam hamba tak boleh nak beri contoh. Contoh siulang tu, kita tahu yang siulang tu dia panggil kita. Jadi itulah perkara yang berlaku pada malam tu. Jadi bila hamba dengar orang bersiul di tingkat atas ni, di tangga tingkat atas ni, jadi pada masa tu hamba beranikan diri untuk tengok ke bahagian atas dan sangat mengejutkan sebab di bahagian tangga tu memang cukup gelap. Tetapi apa yang hamba nampak, macam tubuh orang ni dia lebih gelap daripada kegelapan dekat tangga tu. Maknanya hitam pekat. Jadi hamba nampak. Faham tak? Kawasan tu gelap, tapi bila kita tengok, kita masih lagi nampak macam tubuh orang yang cukup gelap. Dan hamba nampak sepasang mata yang melihat ke arah hamba. Jadi pada masa tu hamba tak cakap banyak, hamba buang, hamba tinggal rokok hamba tinggal lighter hamba, dan hamba terus berlari keluar daripada tangga kecemasan tu. Tapi pada masa tu, masa hamba nak buka pintu tu, memang agak debol lah sebab hamba takut takut buka pintu tu tak boleh mampu kerah hamba. Tapi syukur alhamdulillah, lepas hamba buka, hamba berlari. Lepas tu hamba jalan macam biasa. Sampai kat depan pintu ni, hamba macam teringat dan hamba baca doa. Dan sebelum hamba masuk, hamba kata dah, jangan ikut aku masuk dalam bilik ni. Sekadar kalau mu nak tunjuk rupa mu pada masa tu, mu tunjuk dan aku tahu mu ada situ. Jadi jangan ikut aku masuk. Syukur alhamdulillah hamba masuk dengan bismillah, dengan bacaan-bacaan doa, dan syukur alhamdulillah juga pada malam tu hamba dengan isteri, anak-anak apa semua tak ada lah terima gangguan-gangguan yang berlaku pada malam tu. Cuma esoknya kita terus check out, dan rokok dengan lighter hamba tu memang hamba dah ambil sebab dia mari rasa trauma dengan kejadian yang berlaku pada malam tu. Jadi tak apalah, benda tu kita boleh beli tak. Jadi itu adalah cerita Unsur Story yang kedua. Jadi kita pergi cerita pada yang ketiga berkenaan dengan Unsur Story. Perkara ni berlaku pada zaman hamba muda dulu. Dia ni muda kok, cuma dulu terlalu muda. Berlaku di satu kawasan yang diberi nama Felda. Felda tu masih lagi dalam area Terengganu, tapi hamba tak boleh nak sebut Felda mana. Cuma hamba nak khabar kawasan dan suasana di Felda tu memang sangat-sangat comel dan sangat-sangat menarik lah. Memang betul-betul gaya-gaya orang kampung. Dan insyaAllah hamba akan cuba menjejakkan kaki sekali lagi di Felda tersebut. Okey, pada masa tu hamba diminta kawan hamba ni sebab ada anak beranak dia yang meninggal dunia. Jadi dia kena pergi naik motor dan dia ajak hamba temang lah. Dan macam biasa dulu bila orang ajak orang gini, memang kita suka sangat lah dok pergi ke tempat-tempat orang ni. Jadi bila hamba sampai di kawasan Felda, saya dengan kawan saya ni diminta untuk duduk di sebuah rumah yang anak beranak dia juga. Cuma rumah ni rumah orang lama. Rumah orang lama, dan dalam rumah ni juga di bahagian dapur dia ada perigi. Maknanya bahagian dapur dia ada satu bilik air suku, dan bilik air tu ada perigi. Okey, jadi pada masa tu hamba jarang jumpa perigi, mandi air perigi ni. Jadi orang kata excited lah dok. Orang kata excited. Jadi mungkin pada masa tu waktu maghrib, biasalah kita nak bersihkan tubuh apa semua. Jadi hamba pun terus pergi ke bilik air tersebut. Bila hamba nak mandi,
Macam biasalah orang nak mandi ni dok, teruja nak mandi dengan air perigi ni. Jadi pada masa tu tak ada rasa benda-benda, cuma rasa gembira lah orang kata dok. Lepas tu pun ambil timba, bukan timberline kita ambil timba, ambil pun lepor ke dalam perigi, ambil kait dan terus mandi. Memang sangat-sangat sejuk, memang sangat-sangat menyegarkan tubuh. Tapi kali yang kedua ambil nak lepor timba tu, ambil tengoklah ke bahagian bawah perigi ni, dan sangat mengejutkan apabila saya melihat ke bahagian bawah tu, dia ada bayangan hamba lah tu. Hamba tengok bahagian bawah tu, dan apa yang menyerangkan, bila bayangan yang berada di bawah air tu seolah-olah dia pula yang tengok hamba. Maknanya hamba tengok dalam air, nampak bayang-bayangan hamba. Jadi bayang-bayangan hamba ni, hamba seolah-olah rasa macam dia tu yang tengok hamba. Faham tak? Ke tak logik hamba cerita ni? Tapi itulah perkara yang berlaku kepada diri hamba berkaitan dengan perigi yang berada di dalam rumah. Jadi pada masa tu saya pun terus panggil kawan hamba yang duduk di bahagian luar. Hamba kata, jom lah teman aku mandi. Maknanya dia pun suka lah. Dia kata, dah apa mu nakut nak mandi seorang tak? Dia kata aku. Lepas tu hamba pun kata, tak apa, mari teman aku mandi. Jadi pada masa tu kawan hamba ni dia tak cakap banyak, dia pun mandi. Namun okey, dinding kayu, dinding bilik air ni, rumah orang-orang lama ni dia buat dengan kayu dah, kayu-kayu lama. Dan di sebalik kayu tu dia ada macam lubang-lubang yang kita boleh tengok ke arah luar lah. Masa hamba tengah mandi ni, hamba tertengok di bahagian atas, dinding atas, dan hamba nampaklah ada satu lubang ni. Lubang ni bukan daripada arah luar, ini adalah arah dalam. Jadi kalau kita panjat dinding tu, kita skodeng ikut lubang tu, maknanya kita boleh nampak kawasan dapur. Masa hamba mandi tu, bila hamba tertengok dinding tu, seolah-olah macam ada satu mata yang sangat besar sedang memerhatikan kami. Jadi pada masa tu hamba ingat orang. Takkanlah orang nak skodeng hamba. Takkanlah orang tu masuk dalam rumah, duduk bahagian dapur, dia panjat dinding tu semata-mata nak skodeng hamba mandi. Memang tak logik lah. Kalau benda tu daripada pandangan luar rumah lain lah. Tapi ini berada di bahagian dapur. Jadi bila hamba tengok ada satu mata yang sangat besar ni. Hamba tak tahu, jangan tanya hamba mata merah ke warna mata ni, tapi macam ada mata. Kita nampak benda tu. Jadi lepas pada tu pun hamba jadi macam dia mari rasa takut. Dan lepas pada masa tu memang hamba tak cakap banyak dan hamba dah mandi macam biasa. Jadi kawan hamba ni dia masa tu dia macam mana ke senyap aje, tadi galak ngak. Jadi hamba kata tak ada benda, mandi je. Jadi dia pun kebetulan masa tu dia pun mandi. Dia nak cari sabung. Dia cari sabung tu. Masa dia tengah sabung badang dia ni, dia tertengok ke bahagian atas. Dan secara kebetulan juga dia tertengok ke arah lubang tu. Dan dia agak terkejut. Dan dia pun tengok hamba. Mungkin dia tahu reaksi hamba sebab apa hamba senyap apa semua tu. Dia pun tengok hamba. Hamba pun tengok dia dan hamba eleng kepala. Ngeleng kepala ni bermaksud wak tak tahu. Kalau dulu bahasa isyarat kan, di antara orang kata maklumat yang penting kita akan beri isyarat. Mana hamba ngeleng kepala dan dia pun tahulah, dia faham. Jadi pun kita pun mandi. Lepas dia keluar daripada bilik air ni, kita pun tengok ke bahagian dapur tu, memang tak ada perkara yang membolehkan orang panjat dinding tu sampai ke bahagian yang tinggi tu. Panjat dinding tu sampai ke bahagian yang tinggi tu. Panjat dinding tu sampai ke bahagian yang tinggi tu. Lepas tu hamba pun bisik pada kawan hamba, jangan cerita jiwa masa ni. Balik-balik karang lah kita cerita tau.
balik-balik kampung apa semua, baru kita boleh nak cerita. Okey, kita ingat sampai habis situ je lah dok. Lepas pada jadi pada malam tu juga saya tidur di sebuah bilik yang bilik bujang yang tak ada katil apa semua, cuma apa-apa toto je lah atas kayu ni. Okey, jadi pada malam tu saya tak tahu pukul berapa, dan rasanya pagi lah kot, sebab waktu tu sunyi. Jadi pada malam tu, cerita ni sebenarnya serang juga Amba nak kongsi ni, sebab kejap lagi Amba nak tidur kan dah. Jadi minta tak ada apalah yang berlaku. Jadi pada malam tu tengah Amba sedap tidur ni, secara tiba-tiba selimut Amba ni tak ada dekat bahagian Amba. Macam ada orang tarik. Bukan ada orang tarik slow-slow, bukan. Dia jenis macam dia senjoh selimut tu. Tapi pada masa tu Amba tidur. Jadi Amba pun bangun dan ambil selimut tu balik. Sebab masa tu kaki Amba ni menghadap ke pintu bilik. Sebab kawan Amba dia menghadap ke belah no. Sebab yelah bilik bujang tak besar mana. Lepas pada tu bila Amba ambil selimut tu, bila Amba selubung, sebab Amba ni memang suka tidur selubung dengan selimut. Jadi pada masa tu walaupun Amba mama, Amba masih sedar lagi yang kali yang kedua bila Amba selubungkan diri Amba ni, selimut Amba ditarik sekali lagi dengan agak yang sangat kuat lah. Dia senjoh selimut tu, tapi masa tu Amba sedar dan Amba terus menjerit dan sambil melakukan takbir Allahu Akbar. Jadi pada masa tu kawan saya ni pun setok bangun. Dia pun bangun, dia kata buat apa Amba kata ada orang tarik selimut aku. Jadi pada masa tu juga kawan saya ni agak terkejut, sebab dia juga terkena gangguan seperti ada orang senjoh ataupun tarik selimut tu dengan kuat. Jadi pada malam tu kami berdua ni maknanya macam dok sedap nak tidur, nak nangis pun ada juga sebab takut. Lepas tu kita bacalah doa-doa apa yang patut pada masa tu. Yelah zaman muda tak. Nak baca ayat panjang-panjang kan tak tahu lagi. Baca Al-Fatihah, baca Qul Allah apa semua. Dan kita juga berjaya melelapkan mata selepas kita mendengar laungan azan subuh. Maknanya kejadian tu berlaku memang agak menyeramkan lah. Kalau ada orang cerita yang dia rasa selimut dia tu ditarik apa semua tu, saya dah alami benda tu dan saya tahu perkara tu sangat menyeramkan. Sebab kita tak tahu siapa yang tarik dan Allahu Alam. Okey, sebenarnya Untold Story ni dia ada 4 cerita, tapi disebabkan sekarang ni dah lewat pagi dengan ada beberapa gangguan yang berlaku di sekitar ni, jadi saya terpaksa cutkan video ni sampai pada 3 cerita sahaja. Dan insyaAllah di Untold Story yang ketiga nanti Amba akan kongsikan cerita yang keempat ni. Sebenarnya cerita yang keempat ni adalah yang Amba mentionkan pada awal-awal tadi, di mana ada satu video yang agak rare bagi Amba dan minta maaf Amba tak boleh nak kongsikan lagi dalam Untold Story yang kedua ni, dan insyaAllah Amba akan selitkan pada Untold Story yang ketiga. Saya minta maaf banyak-banyak sebab saya tak boleh nak teruskan lagi rakaman Untold Story yang kedua ni, kerana ada beberapa sedikit faham lah sebab saya takut sebab sekarang ni pun ada anak-anak tidur, isteri pun tengah tidur. Jadi atas faktor keselamatan saya offkan rakaman ni pada cerita yang ketiga ni. Jadi kepada semua, insyaAllah tak ada apa-apa yang berlaku dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Terima kasih juga kerana sudi menonton video ni daripada awal dan sampai akhir.
dan semoga Allah permudahkan dan murahkanlah rezeki kalian. Amin 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 ya rabbal alamin. Nampak gaduh tak? InsyaAllah tak ada apa-apa yang berlaku. InsyaAllah tak ada apa-apa yang berlaku. Okey, jadi wayang adalah hidup, hidup adalah wayang. Skrip sudah tertulis dan directornya adalah Allah yang satu. Jadi kepada semua, setakat ini saja video perkongsian Untold Story, dan harap semua terhibur dan nantikan Untold Story bahagian yang ketiga tidak lama lagi. Jadi kepada semua, jangan lupa like, share dan komen. Assalamualaikum.